Ada yang bertanya pada saya, kalau seorang itu beli rumah dengan harga RM250,000, kemudian dia buat loan sebanyak RM450,000, boleh ke nak guna untuk kegunaannya yang pelbagai? Jadi untuk menjawab persoalan ini, saya akan melihat daripada 3 sudut yang berbeza. Tapi sebelum tu, saya nak sebutkan istilah ini sebenarnya adalah markup loan, markup loan dalam bahasa orang kita. Pertama, tujuan. Biasanya orang yang buat markup loan ni bukannya sengaja, tetapi ada sebab dia nak berbuat demikian. Dalam kes yang pernah saya lihat, ada orang ini dia tak ada deposit, tetapi dia nak membeli rumah. Maklumlah pada zaman sekarang ni ramai anak muda tak mampu untuk menyimpan. Dan kalau ada KWSP sekalipun, ianya telah pun dikeluarkan beberapa kali dengan kebenaran daripada pihak kerajaan melalui skim I, Citra, Lestari dan sebagainya. Salah satu cara untuk mereka mendapatkan rumah, membeli rumah adalah dengan cara dia membuat markup loan. Antara sebab yang lain ialah bank hanya memberikan loan sebanyak 90% sahaja. Jadinya perlu ada lebih kurang 10% deposit. Tapi disebabkan tak ada, terpaksalah dibuat markup loan. Jadinya dengan markup loan ni tadi, pembeli tak perlulah ada cash yang terlalu banyak, memadai hanya beberapa ribu sahaja. Bukan tak perlu langsung untuk ada cash ni, tetapi dengan adanya markup loan ini, kita tidak perlulah nak menyimpan duit lebih daripada puluhan ribu. Kita pun faham zaman sekarang ni banyak benda yang naik. Harga kereta, harga rumah, harga makanan, harga barang-barang semuanya naik. Gaji je tak berapa nak naik. Itu pun baru saja kerajaan naikkan daripada 1,200 kepada 1,500. Dan ada juga company yang tak nak menaikkan langsung gaji. Kalaulah dia buat loan 450,000, harga rumah 250,000 saja, dia ada cash lebih kurang 200,000 dalam tangan. Jadi banyak benda lah yang dia boleh lakukan. Nak buat renovation, nak cat itu, nak tambah ini dan pelbagai perkara yang dia boleh lakukan. Tambahan pula, dengan duit ni dia boleh tutup banyak hutang. Kalau ada hutang kereta, boleh tutup. Hutang kredit boleh tutup dan pelbagai lagi lah. Kalau ada hutang apa lagi? Yang apa nama ni, Singa pun sama juga, Aeon, beli motor, beli kereta dan sebagainya, boleh juga ditutup dengan markup loan ni tadi. Antara semua benda yang saya sebut, yang paling penting adalah apa? Bayar dengan tekun, dengan baik pada setiap bulan. Perkara kedua yang saya nak sentuh apabila kita buat markup loan, walaupun kita menyangka kita mendapat duit lebih kurang 200,000, tetapi sebenarnya banyak kos-kos lain yang akan naik. Misalnya, kalau kita buat loan hanya 250,000, yuran guaman hanya lebih kurang 7,500. Tapi kalau kita buat loan 450,000, apa akan jadi dengan kos tadi? Pastinya akan naik kepada lebih kurang 13,000. Nampak kan? Ia bertambah. Tetapi ianya lebih baik daripada kita buat personal loan. Personal loan kadang-kadang kita lihat 4%, 4.99, 3.99. Sebenarnya kadar yang kita tanggung adalah 7 hingga 10% sebulan. Tak kemahal tu. Yang ketiga yang saya nak sebutkan adalah moral. Jadi apabila kita buat markup loan, kita sebenarnya memberitahu bank kita sedang membeli rumah dengan harga 450,000. Saya nak tanya kepada anda, adakah perkara ini dianggap sebagai menipu ataupun tidak? Sebenarnya apabila kita membeli rumah secara markup, owner tahu tak? Owner tahu. Peguam tahu tak? Peguam tahu. Yang tak tahu tu siapa? Yang tak tahu tu pihak bank sahaja. Jadi kita kata dekat bank yang kita ni nak beli rumah 450,000. Sedangkan kita deal dengan owner hanya 250,000. Jadi sebenarnya kita sedang membuat helah untuk memperdaya dan menipu pihak bank. Ya, jika lulus memang kita akan dapat baki daripada transaksi itu lebih kurang 200,000. Dan memang kita sendiri yang kena bayar nilaian 450,000 yang kita buat loan tu. Persoalan saya, sekiranya bank tahu yang kita ni sedang markup loan, adakah loan ini akan diluluskan? Jadi, kalau nak buat markup loan, buatlah senyap-senyap. Jangan cerita dengan pihak bank. Tapi tuan-tuan janganlah kata saya yang mengajar untuk buat markup loan ni. Semua benda ni adalah atas risiko sendiri. Jadi, nak menjawab persoalan yang orang tanya tu tadi, ya, memang kita boleh buat markup loan dari sudut undang-undang, ia tidak salah sebab dokumentasi yang kita berikan sama ada SMP, MOT dan sebagainya, loan agreement
berdasarkan dokumen yang sah daripada sudut undang-undang. Dan dokumen ni pula kita serahkan kepada bank dan bank akan memproses segala permohonan dan sebenarnya bukanlah menjadi tanggungjawab bank untuk menyiasat sama ada ia adalah markup loan ataupun loan dengan harga yang sebenar. Tapi apa-apa pun saya serahkan kepada anda untuk membuat pilihan dan keputusan. Saya pasti anda orang-orang yang bijak. Jadi apa pandangan anda tentang perkara ini?